Bercakap berkenaan belanjawan 2021, sebentar tadi rakan penyampai kami Ismail Adnan sudah pun bersama dengan Menteri Kewangan YB Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz. Jadi hari ini untuk kita berkongsikan juga apakah kehendak rakyat dan juga keperluan rakyat yang perlu direalisasikan menerusi belanjawan 2021. Hari ini di studio kami bawakan untuk kita bincang dan juga kupas sedikit berkenaan dengan topik ini. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Abdul Samad selaku pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Apa khabar Prof? Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah khabar baik. Okey, terima kasih bersama kami hari ini di studio hujung minggu hari Ahad. Okey, bukan mudah sebenarnya untuk Prof bersama dengan kita sebab saya difahamkan Prof agak sibuk sebenarnya bersama dengan pelajar-pelajar di UPM terutamanya untuk mengajar dan sebagainya. Jadi di kesempatan ini kita nak minta untuk Prof kongsikan terlebih dahulu. Kita sering kali bercerita apakah kepentingan belanjawan, objektifnya, terasnya. Tapi kalau kita kembali kepada persoalan asas, apakah itu belanjawan sebenarnya? Mungkin Prof boleh berikan sedikit definisi secara ringkas kepada penonton hari ini. Silakan Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Su dan juga terima kasih kepada RTM TV1 kerana menjemput saya sebagai tetamu pada hari ini untuk membicarakan tentang bajet. So tajuk bajet yang akan saya bentangkan, yang akan saya bincangkan ini adalah cabaran belanjawan bajet 2021 penuhi kehendak rakyat. Jadi sebelum kita membincang secara detail berkaitan dengan belanjawan ini, kita lihat dari segi description apakah itu belanjawan. So kebanyakan sembang-sembang di kedai kopi rakyat ni, kebanyakannya mereka akan mengatakan okey, apakah cukai cerai baru yang akan dikenakan, dan dalam keadaan yang kesan pandemik COVID-19 ni, adakah banyak pelepasan cukai yang akan diberikan kepada rakyat. Dan yang paling utamanya adalah dari segi keketangan awam, mereka akan berbincang dari segi adakah kali ini kami akan mendapat bonus. Dan itu adalah topik-topik utama yang dibincangkan oleh rakyat lah. Tetapi sebenarnya belanjawan ni ia luas lagi, ianya mengenai tentang perancangan tahunan kedudukan ekonomi, kedudukan keuangan dan kedudukan fiskal negara. So berkaitan dengan rakyat, dasar-dasar yang dibuat oleh kajian adalah dasar-dasar berkaitan dengan sosioekonomi, perancangan kerajaan untuk rakyat bagi tempoh 1 tahun. So dasar-dasar ekonomi dan cadangan peruntukan ialah merujuk kepada belanjawan pembangunan dan belanjawan pengurusan tu. Dan selain daripada itu, dalam pembentangan belanjawan tersebut, ia juga akan menjelaskan sumber hasil serta sumber pembiayaan untuk perbelanjaan pembangunan sama ada dalam dan luar negara, dan juga lain-lain sumber hasil kerajaan. So dari segi jangkaan belanjawan 2021 ini yang akan dibentangkan pada 6 November ini, insya-Allah, selain daripada tumpuan diberikan kepada sektor kesihatan, fokus akan diberikan kepada pemulihan ekonomi atas faktor pandemik COVID-19. Ianya juga dilihat satu perancangan untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara dengan mengadaptasi cara yang lebih lestari. Sebab kita semua tahu kesan daripada pandemik COVID-19 ini, ianya amatlah memberi kesan yang negatif dan ianya memberi ancaman. So ia memberi ancaman kepada pemulihan, pembangunan dan pertumbuhan masa depan sosioekonomi rakyat di Malaysia ini. Jadi perkataan daya tahan ini adalah amat perlu diadaptasi. Untuk mendapatkan satu pendekatan yang betul-betul lestari. Ianya boleh melalui dasar mesra perniagaan, pengurusan fizikal yang berhemah, alat transformasi yang berkesan untuk membina daya tahan negara terhadap kejutan negatif ekonomi di masa akan datang. So apa-apa masalah, contohnya masalah COVID-19 ni, di masa akan datang kita tahu apa masalah yang kita akan hadapi. Jadi apabila pendekatan yang merujuk kepada daya tahan, yang merujuk kepada lestari, pendekatan yang lestari, jadi apa-apa masalah yang kita hadapi di masa akan datang, kita akan cepat
melalui proses pemulihan dan kesejahteraan rakyat akan terjamin. Okey, yang mana dari segi perniagaan pun boleh diteruskan operasi mereka melalui program subsidi gaji misalnya, dan banyak lagi bantuan kerajaan yang dapat diberikan supaya mereka boleh meneruskan operasi. Selain daripada itu, digitalisasi ini juga amat penting. So ini jangkaan dalam belanjawan 2021 ini, yang mana consider sebagai norma barulah sekarang ini. Saya sendiri sebagai pensyarah yang mana kuliah di universiti tidak lagi diberikan secara face to face, semuanya secara online. Jadi saya pasti satu jumlah dana yang besar akan disuntik untuk menaik taraf lagi digitalisasi di negara ini, supaya pelajar-pelajar, khususnya mereka yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah, memang ada rungutan dari segi internet yang teruk, masalah internet yang teruk, and then dari segi orang kata kemampuan mereka nak membeli pelan data internet, even dari segi peranti komputer dan sebagainya, mereka menghadapi masalah. Jadi saya amat bersyukur pada baru-baru ini Kementerian Pendidikan ada membuat pengumuman, Menteri Pendidikan mengatakan ada satu jumlah dana yang diberikan, peruntukan yang diberikan untuk mereka pelajar-pelajar ni yang datang daripada golongan yang berpendapatan rendah, mereka yang tidak mampu. So akan diberi satu bantuan dari segi pelan data internet dan juga peranti ini tersebut. So ini akan membantulah dari segi proses pengejaran, pembelajaran yang lebih berkesan. Malah yang paling utamanya peperiksaan pun sebenarnya dilaksanakan melalui online. Jadi bayangkan kalau mereka tidak mendapat satu data pelan yang cukup, jadi mereka akan menghadapi masalah yang tinggilah. Prof, itu kalau kita cerita berkenaan dengan pendidikan, kalau kita bawa juga di sektor perniagaan, umpamanya ini antara sektor yang turut terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Antara perkara yang boleh membantu peniaga-peniaga ini adalah dari sudut moratoriumnya. Jadi pada pandangan Prof sendiri, bagaimana sebenarnya, adakah kerajaan perlu memanjangkan lagi tempoh moratorium itu untuk membantu perniagaan yang mungkin boleh diperuntukkan bagi belanjawan 2021 nanti? Okey, dalam konteks kesejahteraan rakyat ni, dia terbahagi kepada dua kumpulan yang besar basically. So rakyat yang bekerja, yang makan gaji, sama ada di sektor swasta maupun sektor kerajaan, dan juga rakyat yang berniaga, rakyat berniaga. Jadi bercakap tentang moratorium ni tadi, ianya merangkumi kedua-dua belah pihak ni tadi, kedua-dua pihak tersebut. Misalnya dari segi perniagaan, mereka menghadapi masalah yang getir dari segi jumlah jualan mereka yang merundum akibat daripada pandemik COVID-19 ini, dan ada sejengah mereka yang terpaksa menutup perniagaan mereka sementara melihat dari segi proses pemulihan, dan sekiranya okey, mereka akan kembali beroperasi perniagaan mereka. Dan ada juga yang golongan yang hampir-hampir nak jatuh muflis. Jadi perkara-perkara ini yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan dalam belanjawan 2021 ini, yang mana saya lihat moratorium ini perlu diteruskan dalam pembentangan bajet belanjawan bajet 2021 ini, supaya ia akan mengurangkan kesan ataupun impak yang negatif kepada golongan peniaga maupun yang rakyat yang bekerja makan gaji ini. Bayangkanlah kalau mereka yang telah kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, mereka yang terpaksa menutup sementara perniagaan mereka. Lebih-lebih lagi, worst case scenario, mereka yang terpaksa hampir-hampir diisytiharkan muflis. Jadi dengan adanya tambahan moratorium ini, ianya dapat melengahkan lagi proses impak negatif ini, dan mereka akan ada masa untuk membaik pulih keadaan tersebut. Dan ini pun yang disebut-sebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga Menteri Keuangan, iaitu 3 perkataan, saya kata sebagai ayat hikmat lah, iaitu melindungi, memulih dan menjamin. Jadi kita ni sekarang ni dalam fasa melindungi dan memulih. Jadi apabila kita dalam fasa melindungi dan memulih, so segala bantuan-bantuan kerajaan yang sedia ada, yang telah diumumkan, perlu diteruskan, malah ditambah baik lagi.
sehinggalah keadaan benar-benar pulih. Dan cabaran yang paling utama adalah menjamin. So menjamin adalah menjurus kepada kelestarian kesejahteraan rakyat. Ini adalah satu perkara yang amat sukar dari segi untuk membuat satu bajet 2021. Tidakkah Prof melihat untuk kita menjamin kelangsungan masyarakat Malaysia terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19, terutamanya peniaga-peniaga yang terpaksa menutup premis perniagaan mereka disebabkan oleh tempoh PKP pada Mac lalu. Kita lihat kita perhati 2.0 ada penerusan dari sudut geran khas prihatin, subsidi upah dan sebagainya. Ini mungkin adalah sebagai salah satu titik tolak bagaimana kerajaan cuba memberikan bayangan bahawa mereka cuba untuk membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi pada pengamatan Prof sendiri, adakah program-program yang diteruskan menerusi kita prihatin ini juga akan terus dilaksanakan menerusi belanjawan 2021 ataupun mungkin akan ditambah baik lagi untuk menjamin dan juga melestarikan lagi peniaga-peniaga yang berada di luar sana? Ya, itu adalah memang harapan rakyat. Saya juga ada membuat satu quick research berkaitan dengan cabaran bajet 2021 untuk memenuhi kehendak rakyat. Jadi apa-apa package kita prihatin dan sebagainya, ianya perlu diteruskan, perlu ditambah baik. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kita ni dalam proses pemulihan. Jadi selagi perkara ini tidak pulih, selagi itu kita kerajaan perlu meneruskan bantuan-bantuan yang sedia ada dan perlu menambah baikkan lagi. Dan dari segi, saya terlupa nak sebut, dari segi kadar faedah, kita kata OPR, overnight policy rate, ini pun kalau boleh dalam pembentangan belanjawan 2021 ni, kerajaan perlu mengekalkan kadar faedah yang rendah. Jadi OPR ni adalah dengan kata mudahnya, dia adalah pinjaman di antara bank-bank konvensional di Malaysia ini. Sekiranya kadar faedah tersebut rendah, jadi bank akan berupaya memberi kadar faedah yang rendah kepada rakyat. So ini jelas sekali akan mengurangkan beban rakyat dari segi nak meneruskan kelangsungan hidup dan juga nak meneruskan perniagaan mereka. Okey. Dari segi cadangan belanjawan seperti yang saya sebutkan tadi, kadar OPR tu kita maintain pada keadaan yang rendah. And then dari segi dasar fiskal, ia merujuk kepada expansionary fiscal policy. Ianya disebut sebentar tadi oleh Menteri Kewangan kita. Kita perlukan expansionary fiscal policy ini. So dari segi subsidi upah, bantuan tunai kepada golongan B40, M40, pengecualian cukai penjualan automobil dan langkah-langkah yang berkaitan dengan harta benda perlu diperluaskan lagi untuk tahun 2021 dan ia akan meningkatkan lagi penggunaan dan memacu ekonomi Malaysia. Okey, ada banyak sebenarnya perkara yang perlu dibincangkan berkenaan belanjawan 2021 ini, terutama apa jua perkara yang boleh memberikan manfaat kepada rakyat. Terima kasih Prof. Ini saja kesempatan yang kita ada untuk kita berbincang berkenaan dengan topik ada sedikit kita. Lagi ya? Kita boleh panjangkan nanti kemudian selepas ini. Minta maaf Prof. Okey, ini satu topik yang menarik sebenarnya. Ada banyak yang Prof ingin kongsi bersama dengan anda. Prof ada Instagram ke Facebook ke untuk ikuti kalau mereka ada soalan lagi atau Prof ingin kongsikan bersama dengan mereka seringkas? Ialah saya sebenarnya adalah senarai yang saya prepare di sini untuk kehendak rakyat lah. Dari segi boleh sedikit masa bagi saya. Okey, sila Prof, sila. Dari segi pengeluaran KWSP, so kerajaan perlu lihatlah dan beri kebenaran lah benda tersebut kan, meringankan beban rakyat. Dan dari segi dividen KWSP, and then dari segi bonus kepada kaki tengah awam, sebab bukan semua golongan kaki tengah awam ni mendapat bantuan kerajaan, ada golongan yang tidak mendapat. Jadi pada pandangan saya, inilah masa untuk kerajaan memberi bonus kepada kaki tengah awam dan juga mengambil kira dari segi ketangan swasta. Ini sebenarnya suara dan juga harapan rakyat. Sebab itu Prof cuba untuk sampaikan supaya dengan harapan ini boleh dimasukkan dalam belanjawan 2021 nanti Prof. Terima kasih bersama kami atas niat yang murni itu untuk berkongsi dengan sesiapa saja sedang menonton bersama dengan kami di Siasat Pagi Malaysia. Sekali lagi Prof, terima kasih. Profesor Madar Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Selaku Pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia UP.